ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف الشيخ عبد الغني rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Muka surat 8. Kitab Jawi muka surat 8. Rasanya semua orang sama kan pakai kitab Jawi. Saya tak tahu ada cetakan Rumi ataupun tidak. Kan kalau kitab Jawi muka surat 8 bicarakan tentang pembagian air. Dulu bahagian yang pertama, air itu suci lagi menyucikan dan tidak makruh kita gunakan air tersebut. Bahagian yang kedua, air yang suci lagi menyucikan akan tetapi makruh kita gunakan. Kemudian sambung bahagian yang ketiga, air suci pada dirinya tidak boleh menyucikan benda yang lain. Dirinya suci, tapi tak boleh nak menyucikan akan benda yang lain. Arti kata tidak sah diperbuat bersuci dengan dia. Kita nak mengangkatkan hadas, tidak sah. Kita nak menghilangkan najis, tidak sah. Atau maksud, tidak sah diperbuat bersuci dengan dia dengan air. Dengan makna tidak sah kita nak mengangkatkan akan hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Dan tidak sah kita nak menghilangkan akan najis, nak dibasuh dengan air ni pun tak sah. Apa air ni? Iaitu air ni apa? Disebutkan dengan nama air mustakmal. Iaitu air mustakmal tu air yang telah digunakan, dibuat mengangkatkan hadas. Mengangkat itu basuh yang pertama pada wuduk. Wuduk pula, wuduk yang wajib atau mandi yang wajib. Itu air mustakmal. Dalam istilah air, bila kita mengaji bab air, kita kena faham istilah mujawir, mukhalid. Kita kena faham bila bicarakan air mutlak, kita kena faham dua istilah, mujawir, mukhalid. Yang dikatakan mujawir mukhalid itu kalau muka surat berapa? Muka surat 8. Yang baru masuk muka surat 8. Kita bicarakan tentang 4 jenis air. Yang pertama, air mutlak. Ada air mutlak yang tak makruh kita gunakan. Oh, kitab ni ada kitab Rumi. Kalau kitab Rumi Ustaz 2. Ada air mutlak yang makruh kita gunakan. Kemudian bila bicarakan air mutlak, kita kena faham dua istilah ni. Mujawir, mukhalid. Bila masa timbul istilah mujawir, mukhalid, kalau sesuatu yang jatuh dalam air, kita kena faham dua istilah. Sama adanya itulah air itu mujawir atau mukhalid. Tapi syarat benda suci. Yang jatuh dalam air itu, kita nak
bagikan adakah dia mujawir ataupun adakah dia mukhalid, syarat yang jatuh tu mesti bersuci. Kalau yang jatuh tu boleh najis, itu tak timbul istilah mujawir, tidak timbul istilah mukhalid. Kalau sesuatu tu jatuh dalam air, tidak timbul istilah mujawir, tidak timbul istilah mukhalid. Itu kena faham. Ya. Kalau najis jatuh dalam air, itu tilik dua perkara je. Ya. Kalau air tu kurang 2 kolah, itu confirm najis. Ya. Terkecuali najis yang dimaafkan atau lain kan. Kalau air yang banyak, air yang lebih 2 kolah, itu ditilik. Ada tafsil fafihi tafsilun, adakah air itu berubah ataupun adakah air itu tak berubah. Kalau yang jatuh tu najis, kita kena ingat dua je. Secara kesimpulan, kalau sesuatu tu jatuh dalam air, kalau air tu sedikit, makna kurang 2 kolah, itu mutan najis. Kalau air yang banyak, itu ditelik. Berubah ke tak berubah. Najis jatuh dalam air banyak. Dilihat. Adakah berubah sifat dia? Bau, rasa, warna. Ataupun tak berubah. Dan dari segi satu bab yang lain, ketika jatuh sesuatu dalam air, dan jatuh itu benda suci. Kalau sesuatu tu jatuh dalam air, benda tu benda suci, baru terbit dua istilah. Mujawir, mukhalid. Maka ulama fiqh fuqaha mereka berkhilaf tentang yang dikatakan ataupun ta'rif mujawir mukhalid, itu khilaf ulama. Maka kita nak ambilkan mudah, kesimpulan yang mudah, mukhalid benda yang boleh larut. Cukup simple lah faham. Mujawir benda yang tak boleh larut. Kalau mukhalid benda yang boleh larut. Jatuh dalam air dia larut. Bila larut, tak boleh beza kan? Bila benda tu larut dalam air, kita tak boleh beza dengan pandangan mata. Pasal dah larut. Itu istilah mukhalid. Itu istilah mukhalid. Kalau benda jatuh tu benda suci, jatuh dalam air dan tak larut. Bila benda tu tak larut dalam air, kita boleh bezakan dengan pandangan mata. Tengok, oh seketul jatuh dalam air. Kan boleh beza kan? Bermakna benda tak larut. Kalau benda yang tak larut dalam air, nama dia mujawir. Kita faham tu? Mukhalid, benda yang boleh larut dalam air. Mujawir, benda yang tak boleh larut dalam air. Itu kena faham dulu. Kemudian bagaimana kita nak hukumkan air itu, adakah masih air mutlak ataupun sudah berubah jadi air mustakmal. Benda suci yang jatuh dalam air itu, kita kena hukum dulu, mukhalid ke mujawir. Mukhalid ke mujawir. Macam mana? Boleh larut, mukhalid. Tak boleh larut, mujawir. Kita pergi dulu yang pertama. Kalau benda yang jatuh dalam air itu tak boleh larut, istilah namanya mujawir. Kalau benda yang jatuh dalam air itu tak boleh larut, mujawir, berubahnya sedikit atau berubahnya banyak, suci lagi menyucikan. Atau kena ingat tu. Orang panggil, kalau benda yang jatuh dalam air itu orang panggil mujawir, mujawir boleh dibezakan nampak dengan mata kepala, seketul jatuh. Bermakna, bila dia mujawir, berubah sedikit pun air mutlak, berubah banyak pun air mutlak. Itu dikatakan yang jatuh dalam air itu kita hukumkan mujawir. Boleh faham kan? Itu mujawir. Bila ingat, kita ingat bila mujawir je, berubah sikit ke, berubah banyak ke, tetap air mutlak. Itu mujawir. Kemudian, kalau mukhalid bagaimana?
Mukhalid ni dibagi dua. Mukhalid dibagi dua. Fafihi tafsilun. Kalau sesuatu yang jatuh dalam air itu dikatakan larut dalam air, bila larut, tak boleh beza dengan pandangan mata kan. Kita tengok, tak nampak pun. Jadi larut. Bermakna sesuatu jatuh itu namanya mukhalid. Kan? Kemudian mukhalid ni ulama bagikan dua. Kan? Mukhalid ulama bagikan dua. Adakah air itu terkaya ataupun air itu tak terkaya? Kalau istilah mana-mana kitab, kan, disebut air itu, adakah air itu terkaya ataupun air itu tak terkaya. Tapi istilah ni mungkin kita susah nak faham. Kita terjemahkan bahasa mudah kita faham. Bagaimana kita nak masuk, bagaimana maksud air itu terkaya ataupun air itu tak terkaya? Dilihat, kalau benda jatuh tu mukhalid, benda yang boleh larut dalam air, senang jaga ke susah jaga? Itu maksud terkaya tak terkaya. Kan? Kalau dikatakan terkaya, maksudnya tak payah nak jaga. Tak payahlah, maksud tak payah, senang lah. Kalau air itu terkaya, maksudnya senang. Kita senang tak nak jaga air itu. Air yang jatuh sesuatu mukhalid tu, kita senang nak jaga tak? Senang nak pelihara tak? Kita boleh jaga tak? Senang tak nak pelihara? Kalau dikatakan air itu terkaya, bermaksud kita senang nak jaga. Kita boleh letak, contoh kita boleh letak apa? Letak macam jaring warna hitam tu supaya benda tu tak jatuh dalam air, kan senang jaga. Itu maksud terkaya. Kan? Kalau air tu terkaya, maksud senang jaga. Kita boleh jaga air itu supaya benda tu tak jatuh dalam air, itu maksud air terkaya, senang jaga. Bila senang jaga, kan? Bila dia berubah, kan? Bila air itu air berubah, kan? Sedikit, itu air mutlak. Kalau banyak berubah, itu bukan air mutlak. Senangnya. Kalau senang jaga, kalau kita senang jaga air itu, boleh jaga air itu supaya benda itu tak jatuh. Kalau berubah sikit, air mutlak. Berubah banyak dengan sebab mukhalid, dengan syarat senang jaga. Kalau berubah banyak, maka air itu bukan air mutlak, mustakmal. Suci tapi tidak menyucikan. Yang kedua, air yang tak terkaya, maksudnya payah nak jaga. Longkang, parit, kan susah nak jaga. Anak sungai bukan kecil. Kan? Sepanjang-panjang beberapa kilometer bukan senang nak jaga. Jatuh sesuatu yang boleh larut dalam air. Bila boleh larut dia, ingat istilah mukhalid. Mukhalid terbagi dua. Terkaya tak terkaya. Betul bahasa kitab. Kita terjemah bahasa kita, senang jaga ke payah jaga air. Kalau payah jaga, payah nak jaga air. Kan? Orang panggil, kalau istilah kitab namanya air itu tak terkaya daripada benda mukhalid dengan bahawa payah nak jaga air itu. Payah nak tak jaring ke nak asingkan payah. Jatuh sesuatu. Bila jatuh sesuatu, kan, berubah air itu. Maka air yang tersebut, air yang berubah itu, kan, dikatakan suci lagi menyucikan. Ya, suci lagi menyucikan, berubah sikit, berubah banyak, tetap air mutlak. Asal payah nak jaga. Itu kena ingat. Mukhalid terbagi dua, senang jaga ke, susah jaga. Ya, kalau susah jaga, berubah sikit ke banyak, air mutlak. Kalau susah jaga. Kalau senang jaga, berubah sikit air mutlak. Berubah banyak, itu tidak air mutlak. Itu mudah kata. Bila kita faham istilah, kita boleh bezakan. Ni air mutlak ke tak mutlak. Kita pergi nak ambil wuduk kat sungai. Kita pergi nak ambil wuduk dekat orang panggil parit yang besar ke. Itu kita dah faham istilah mukhalid, istilah mujawid. Kemudian baru masuk bahagian yang ketiga. Dikatakan bahagian ketiganya air, bahagian air
mustakmal. Apa dikatakan air mustakmal? Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, air mustakmal ini yakni air yang telah digunakan buat mengangkat hadas basuh yang pertama pada wuduk. Wuduk pula, wuduk yang wajib. Wuduk kali pertama lah, bukan terjadi wuduk. Tak termasuk orang yang memperbarukan wuduk, namanya tajdid wuduk. Itu tak termasuk. Wuduk wajib, wuduk kali pertama, kita basuh muka kali pertama. Bercerai air daripada anggota muka, itu dinamakan air mustakmal. Kita basuh tangan kali pertama, bercerai air daripada tangan, itu dikatakan air mustakmal. Demikianlah pada anggota yang lain, demikian pada mandi wajib, nak keluar mandi sunat. Nak keluar mandi yang harus. Air yang bercerai daripada anggota tubuh badan ketika mandi wajib, air itu dinamakan air mustakmal namanya. Demikian juga air yang telah digunakan buat membasuh benda yang kena najis. Padahal air itu tiada berubah dan jadi bertambah beratnya. Namanya air ghusalah. Satu istilah dalam bab air namanya air ghusalah. Apa maksud air ghusalah? Air yang dibuat untuk basuh sesuatu yang kena najis. Air ghusalah, air yang dibuat untuk basuh sesuatu yang kena najis, namanya air ghusalah. Baju t-shirt kita kena najis. Baju t-shirt kita kena najis, dan kemudian kita nak basuh, kita tuang air. Maka air yang kita tuang itu namanya air ghusalah. Atau istilah air ghusalah. Maka adakah air ghusalah itu baju yang kena najis, kita tuang air, itu air namanya air ghusalah, maka nak dibicarakan, adakah air ghusalah itu, adakah air pembasuh itu mutlak atau mustakmal, atau bagaimana? Atau dikatakan, kalau air itu tak berubah dan tak bertambah berat, seketul tak kucing kat t-shirt, kita jurus air ghusalah, air nak buat basuh, tiba-tiba air itu mengalir kena baju, kita jurus air jernih, keluar air warna kuning. Berubah kan? Bila dia berubah, maka dia bukan air mutlak. Dia bukan air mutlak dan dia bukan air mustakmal. Bukan air mutlak, bukan air mustakmal. Pasal dah berubah. Melainkan najis yang ada pada baju tu, kita ubahkan daripada najis aini kepada najis hukmi. Bagaimana yang dikatakan najis aini? Bagaimana yang dikatakan najis hukmi? Najis aini, najis yang boleh didapat dengan panca indera. 3 sifat najis kan? Bau, rasa, warna. Kalau kita boleh dapat dengan panca indera salah satu sifat najis, sama ada bau busuk, warna kuning, kita rasa dengan tangan licin, bermakna najis tu najis aini. Bila najis tu najis aini, kita jirus, pasti air itu berubah. Kita jirus air ghusalah, dia mengalir keluar, pasti dia berubah. Pasal jirim, masih dia berjirim, masih ada jirim, bau, rasa, warna. Bila air itu berubah, itu bukan air mutlak, itu bukan air mustakmal. Melainkan kita ubahkan najis aini, kita ubahkan kepada najis hukmi terlebih dahulu. Kita hilangkan jirim. Kita hilangkan jirim dulu, kita ambil tisu ke, atau kita jiruskan air tempat tu, kita hilangkan najis aini, dah tak nampak dengan mata, dah tak ada bau busuk lagi, warna pun kuning tahi pun dah tak ada. Maksudnya najis tu dah berubah. Bila hilang 3 sifat ni, dia berubah daripada najis aini kepada najis hukmi. Ya. Sekarang sudah berubah daripada najis aini, berubah pada najis hukmi. Ketika di baju tu namanya najis hukmi, kita jirus air ghusalah.
Kita jurus air nak basuh kan, nama air jurus tu namanya air ghusalah, air pembasuh. Bila air tu keluar daripada baju, sifat air tak berubah. Jurus air jernih, sifat tak berubah. Masih lagi jernih, tak berubah bau, tak berubah warna, tak berubah rasa. Kemudian tak bertambah berat dia. Maka air tu dikatakan air mustakmal. Itu baru air mustakmal. Itu baru air mustakmal namanya kan. Itulah namanya air mustakmal. Mana misalnya? Ketemu alif seperti dicucurkan, seperti dijiruskan air pada kain yang kenajis. Setelah air itu bercerai, daripada kain itu dan ditolak qadar dihisab, kadar yang meresap oleh kain, yang baki itu tidak bertambah beratnya. Itulah yang mustakmal. Contoh baju t-shirt. Baju t-shirt, sekarang baju tu kena tarik kucing. Kemudian kita hilangkan tarik kucing tu. Kita dah hilangkan jirim tarik kucing tu, dah tak ada bau, dah tak ada rasa, dah tak ada warna. Orang panggil najis hukmi. Kita jirus, contoh, kita jirus air segayung, kita kata 2 liter. Kita ambil segayung air, kita jirus kat baju tu najis hukmi, dah berubah. Baju tu najis hukmi, tak ada bau dah, najis tu dah tak ada rasa, najis tu dah tak ada warna. Kita jirus 2 liter, air serap dalam baju 1 liter. Air serap dalam baju 1 liter bermakna mesti air kena keluar 1 liter. Pasal kita jirus 2 liter. Bila kita jirus 2 liter, katalah baju tu serap air 1 liter, yang mengalir keluar 1 liter. Bermakna sudah tidak bertambah berat air. Air tetap 2 liter. Dan air tak berubah. Dan air tetap 2 liter. 1 liter baju serap. 1 liter keluar. Bermakna air itu kita hukum air mustakmal. Air ghusalah itu air mustakmal. Itu dikatakan air mustakmal. Kalau bertambah, serap 1 liter. Air keluar daripada baju 1.1 liter. Dan bertambah 0.1 liter. Bermakna air itu bukan air mustakmal. Air mutanajis. Sebab apa? Sebab apa air itu boleh bertambah? Jirus 2 liter, air serap 1 liter, keluar 1.1 liter. Kenapa tambah-tambah berat sikit? Dia campur dengan najis. Bila dah bercampur dengan najis, bermakna dah bertambah. Bila sudah bertambah, maka air itu bukannya maka air mustakmal. Termasuk dalam golongan air mustakmal, air yang berubah salah satu daripada 3 sifat. Bau, rasa, dan warna. Berubah tu dengan sebab bercampur dengan cecair atau serbuk yang mukhalid. Kan? Kena ingat ni, bila sebut mukhalid, kenapa ingat? Benda yang boleh larut. Bila sebut mukhalid, benda yang suci yang boleh larut dalam air. Itu dikait yang suci. Kalau jatuh najis, tidak ada istilah mukhalid, tidak ada istilah mujawir. Sekarang kalau jatuh dalam air itu, benda yang suci, baru terbit mujawir ke mukhalid. Jatuh benda suci, tengok. Boleh larut ke tak boleh larut? Dia kata jatuh serbuk. Serbuk kan dilarut dalam air. Bila boleh larut dalam air, tak boleh bezakan dengan mata, bahawa dia mukhalid. Ya, mukhalid kan tadi saya sebut 2 kan? Mukhalid terbagi pada 2. Senang nak jaga air ke, susah nak jaga air tu. Kan? Dia kata apa? Banyak berubahnya sehingga jadi bukan macam air. Oleh kerana banyak sangat berubah, orang tak bagi air dah. Tidak dinamakan air lagi. Sama ada berubah itu nampak dilihat, nampak tengok, nampak air itu berubah. Atau dirasa. Kita rasa kumur-kumur air itu, rasa sirap dah. Kita rasa air itu, rasa kopi pula. Atau rasa susu dan lainnya. Atau tidak nampak cuma pada takdir. Berubah tu tak nampak dengan panca indera.
tetapi hanya pada takdir saja. Maknanya misal, seperti bercampur dengan air mawar. Mawar kan suci. Bila timbul suci dan larut. Ya, bila benda itu berlarut, itu mukhalid namanya. Ya. Yang sudah hilang baunya. Ya. 3 sifat air, bau, rasa, warna. Mawar ni dia kepada warna, dia kepada bau. Tetapi dah lama sangat terbiar, hilang bau. Maka air itu air mustakmal. Tapi kat sini kitab ni tidak kait. Macam mana nak tahu mukhalid tu mutlak ke mustakmal? Tengok air terkaya ke tak terkaya. Maksud air terkaya, senang jaga ke payah jaga. Tengok, air tu senang jaga ke payah jaga. Kalau air tu orang panggil senang jaga, macam tadi sebut kan. Kalau air tu orang panggil tak payah, senang nak dijaga, berubah banyak sikit, air mutlak. Kalau air tu payah nak dijaga, kan, atau orang bagi sikit, air mutlak. Banyak, air mustakmal. Itu beza begitu kan. Atau kena faham istilah mukhalid, istilah mujawir. Kan? Mujawir senang. Berubah banyak ke, berubah sikit, tetap air mutlak. Itu mujawir. Mukhalid yang terbagi 2. Kalau air itu terkaya daripada benda mukhalid, air itu terkaya daripada benda yang jatuh, maksud terkaya, kan, tak payah nak jaga. Senanglah. Kalau senang jaga, kan, bila senang jaga, berubah banyak ke, kan, berubah sikit ke, atau dikatakan air itu air mutlak namanya kan. Di misal sini seperti serbuk lah kan. Mukhalid benda yang boleh larut. Kasturi ke, kan? Kamkuma ke, kesumbar ke, kapur ke, ataupun inai ke, ataupun jatuh garam gunung. Kan? Ataupun jatuh garam gunung. Kan? Ini orang panggil tak payah nak jaga. Maksud senang lah. Bila air tu senang nak dijaga, ya, tapi terjatuh juga. Air tu senang jaga tapi terjatuh juga. Bila terjatuh berubah, larut. Atau orang lain mukhalid yang senang tidak jagakan air tersebut, ya, sekalipun berubah pada takdir. Sekalipun berubah pada takdir. Ya. Kalau berubah yang banyak, ya, kalau berubah yang banyak, sekira-kira menghilangkan nama air mutlak, atau orang panggil namanya, orang panggil air mutlak namanya. Mujawir tidak ada tafsir, mukhalid yang ada tafsir. Kan? Mukhalid ada tafsir 2. Senang jaga ke, payah jaga. Atau kena ingat ni. Senang jaga ke, payah jaga. Ya. Kalau dipayah jaga, kalau air tu payah nak dijaga, diumpamakan seperti air yang terukup. Air yang terukup ni umpama kita biarkan lama. Dia biar terpendam lama, simpan lama, begitu. Itu umpama air yang susah nak dijaga. Itu namanya air mustakmal. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, termasuk dalam golongan air mustakmal, air yang berubah salah satu daripada 3 sifat, bau, rasa dan warna. Berubah tu dengan sebab bercampur dengan cecair atau serbuk, iaitu yang mukhalid, yang boleh larut lah, tak boleh beza dengan pandangan. Lagi pula benda jatuh tu benda yang suci, mukhalid, banyak berubahnya sehingga jadi bukan macam air, tidak namakan lagi air,
Sama ada berubah itu nampak dilihat atau dirasa isi seperti sirap, kopi, susu dan lainnya, atau tidak nampak cuma pada takdir sahaja, seperti bercampur dengan air mawar yang sudah hilang bau dan air mustakmal. Yang sudah hilang bau, itu namanya air mustakmal. Maka air ini hukumnya sama macam air mustakmal dari segi tidak sah dibuat bersucikan dengan dia. Sama macam air, dihukumkan sama dengan air mustakmal, suci dirinya, tapi tidak menyucikan akan yang lain. Air mustakmal bila kita himpun jadi banyak, jadi air mutlak. Kita boleh guna cuma makruh saja. Ya. Air mustakmal, bila kita himpun jadi banyak, lebih 2 kolah, jadi air mutlak, suci lagi menyucikan. Boleh guna? Boleh guna untuk mengangkat hadas, boleh guna untuk hilangkan najis, cuma makruh. Itu beza. Kan air mutlak kan 2 bagi. Ada air mutlak yang tak makruh kita guna. Dan ada air mutlak yang makruh kita guna. Air mutlak yang makruh kita guna seperti air yang terjemur di bawah cahaya matahari dalam bekas yang terima tukul. Ada satu lagi air mutlak tapi makruh kita guna, air mustakmal yang dihimpunkan menjadi banyak, lebih 2 kolah, ya, dah bertukar dah. Mustakmal jadi air mutlak, tapi air mutlak itu makruh kita guna. Itu 2 jenis. Ya. Arab panggil air mutlak yang makruh kita guna. Kan? Itu 2 jenis. Kan? Biasa kalau kita mengaji jumpa 1 jenis je. Sebutkan kitab fiqah lain, 2 jenis. Kan? Sebaliknya jika bercampur dengan sesuatu benda yang suci, itu sebaliknya, jika bercampur dengan sesuatu benda yang suci itu sedikit, jatuh sesuatu dalam air, sikit je. Dan berubahnya sedikit. Kemudian air itu berubah, tapi sikit. Tidak hilang nama air, masih lagi orang panggilkan benda itu benda nama sebagai orang panggil air. Mana misalnya seperti bercampur dengan cecair yang sama sifatnya dengan air. Campur dengan cecair yang sifatnya sama dengan air. Maka air itu masih suci, lagi menyucikan. Masih lagi nama air mutlak. Pada pendapat saya, kata Tuan Pengarang Syekh Abdul Ghani, pada pendapat saya, air pahit yang kita gunakan sekarang, yang mana telah bercampur dengan klorin, termasuk dalam golongan air ini. Air yang berubah tapi sedikit. Air berubah tapi sedikit, masih lagi nama air mutlak. Ya, sebab apa? Klorin bila jatuh dalam air, apabila klorin jatuh dalam air, dia boleh larut kan? Kita tak boleh nampak kan? Tak boleh beza kan? Tak boleh beza kan? Bila tak boleh beza, maka klorin itu masuk dalam mukhalid. Kan? Maka klorin itu masuk dalam mukhalid. Kemudian mukhalid 2 bagi, jangan terlupa. Mukhalid kan 2 bagi. Senang pelihara ke payah pelihara air itu? Kan mukhalid kan 2 bagi. Kita senang nak pelihara air itu ke atau payah nak pelihara air itu? Air klorin bukan senang nak pelihara. Buka-buka pipe dah keluar begitu je. Bukan senang kita nak pelihara. Maksudnya payah nak pelihara kan? Kita payah nak pelihara. Kan? Bila payah nak pelihara, maka dia masih lagi air mutlak. Bila mukhalid yang payah kita nak pelihara, maka dia masih lagi dikatakan air itu air mutlak. Kan? Bermakna kalau di sini, bila klorin tu masuk dalam perkara mukhalid 2 bagi. Syarat mukhalid 2. Senang pelihara, payah pelihara. Kan? Senang pelihara ke atau payah pelihara.
bila payah pelihara, berubah sikit ke banyak, tetap yang mutlak. Kita buka paip, kita nak ambil wudu, bau klorin. Biasa tak bau klorin kan? Biasa kita buka paip, kita ambil wudu, kita kumur, tak bau klorin kan? Maksudnya sikit berubah. Sikit berubah. Tiba-tiba satu hari tu kita buka paip, bau klorin yang banyak. Bila bau klorin banyak, kita kena ingat kaedah. Dia mujawir ke mukhalid? Bila larut, mukhalid kan? Mukhalid terbagi dua. Senang pelihara ke susah pelihara? Maka air klorin kita susah pelihara kan? Bukan boleh kita arahkan orang jabatan air ni, tak payah bubuh klorin banyak-banyak lah. Tak boleh ubah kan? Bila payah pelihara, ubah sikit pak air mutlak, ubah banyak pak air mutlak. Satu ketika kalau kita buka paip air klorin, jangan takut. Boleh teruskan wudu, itu masa air mutlak. Pasal dia payah nak jaga. Kalau senang jaga, tu baru berubah sikit, mutlak. Berubah banyak, mustakmal. Itu beza. Itu kena ingat. Bila payah jaga, air mutlak je. Ingat dalam kepala, mukhalid dua. Bila payah jaga, air mutlak. Senang jaga, ada tafsir. Sikit air mutlak, banyak berubah, air mustakmal. Itu beza situ kan. Tengok masuk kitab balik. Demikian juga. Yang sama dengan tuan pengarang. Kata tuan pengarang, air klorin tu dia kata masih lagi ada mutlak. Sama tu. Sama dengan kaedah. Kan? Demikian juga suci, yakni suci pada diri. Lagi menyucikan, yakni menyucikan akal yang lain. Air yang bercampur dengan sesuatu benda yang suci. Lagi pula benda tu beku. Atau berasing. Kalau air sesuatu benda suci atau dalam air, dia benda asing, tak boleh larut. Bila tak boleh larut, orang panggil apa? Mujawir. Jatuh sesuatu yang suci dalam air dan dia terasing, tak boleh larut, namanya apa? Mujawir. Seperti gaharu. Kan? Jatuh pula kayu gaharu. Kan seketul kayu tu. Kan kayu kan tak boleh larut. Bila kayu gaharu tak boleh larut, orang panggil istilah namanya apa? Mujawir. Mujawir senangnya kaedah. Berubah sikit pun mutlak, berubah banyak pun mutlak. Kan? Itu kena ingat. Kan? Sekarang jatuh gaharu, mujawir. Dibuat misal, mana misal mujawir seperti kayu gaharu. Dan minyak makan. Minyak kan boleh beza dengan air kan? Minyak kan tak boleh larut. Minyak di terapung atas, air di bawah kan? Bermakna minyak itu perkara yang mujawir. Kan? Seperti itu juga air yang berubah, bercampur dengan sesuatu benda yang tak dapat dielak daripada air, daripada benda tersebut, seperti tanah. Kan? Dan lumut. Kan payah nak jaga. Kan? Dan tempat ia air bertakung dan mengalir. Dah lama bertakung, berubah air itu. Disebabkan lama bertakung, air itu air yang berubah. Kan? Dan juga berubah dengan sebab lama bertakung. Atau panggil, dinamakan air itu air yang mustakmal namanya. Kan? Itu namanya air mustakmal. Kan? Mana kalau kita himpunkan, mana misal air itu air mustakmal? Yang pertama, kalau misal air mustakmal, yang pertama, air yang bercerai daripada anggota wuduk yang wajib pada basuhan kali yang pertama. Itu mustakmal tu. Kan? Termasuk wuduk tu mandi. Kan? Termasuk wuduk tu mandi. Air yang bercerai daripada anggota mandi wajib, yang pertama, itu air mustakmal. Demikian air yang bercerai daripada anggota budak kecil, kanak-kanak. Bila sebut budak kecil kanak-kanak, belum memajis. Kita ambilkan wudu, kita bawa anak kita nak pergi tawaf, kita bawa anak kecil umur 2 tahun. Kan belum memajis kan?
Syarat tawaf kan kena ada wuduk kan. Bagaimana kita mak ayah dia yang tolong ambil wuduk kan anak kita dulu kecil 2 tahun ni, kita ambil wuduk. Apa nak kata pada air wuduk anak tu? Apa kita nak kata? Air wuduk pada anak kecil tu yang berpisah tu mutlak ke mustakmal? Pasal budak tu belum wajib lagi. Dan budak kecil tu belum wajib lagi. Cuma syarat nak tawaf mesti kena ada wuduk. Tak dapat tidak, kita mak ayah kena ambilkan wuduk dia. Tapi budak tu budak kecil. Maka tetap dia kata air tu air mustakmal. Air yang berpisah daripada anggota wuduk budak kecil, maksudnya belum memayis, kan? Disebabkan kena tawaf misalan, maka air itu juga dikatakan air mustakmal namanya, kan? Apa lagi yang mustakmal? Air yang berpisah daripada anggota wuduk orang yang bermazhab Hanafi. Orang yang bermazhab Hanafi tak wajib niat. Kita orang yang bermazhab Syafi'i ketika wuduk wajib niat tak? Wajib niat ketika basuh muka kan? Orang yang bermazhab Hanafi ketika ambil wuduk, mereka tak wajib niat. Orang mazhab Hanafi ketika basuh muka, dia tak niat. Mengangkat hadas kecil. Bila tak niat mengangkat hadas kecil, seolah-olah di sisi mazhab Syafi'i, hadas mereka tak terangkat. Seolah-olah begitu. Maka apa kita nak kata pada air bekasan wuduk pada orang yang bermazhab Hanafi, juga air mustakmal. Tetap dikatakan air itu air mustakmal. Kan? Demikian dikatakan misal air mustakmal, asal kepala kita sapu kan. Kita basuh muka, kita basuh tangan, sapu kepala kan. Asal kepala sapu, tiba-tiba sambil wuduk, kita basuh. Asal kepala sapu, tiba-tiba kita basuh. Maka bercerai air basuhan kepala daripada anggota kepala, apa kita nak kata? Sebab kepala asal sapu, tiba-tiba kita basuh. Maka air yang bercerai daripada kepala itu air mustakmal. Pun dikatakan air mustakmal juga. Apa lagi yang bisa air mustakmal? Air mandi daripada perempuan yang sudah sedar daripada gila. Itu mustakmal. Orang ni gila 10 tahun ataupun dia gila setahun ataupun dia gila sebulan. Bila sembuh daripada penyakit gila, dah siuman orang panggil. Gila tak sedar, mengapu cakap, tak pakai baju kan. Bila dah sedar, kan, dituntutkan prasyarat, orang dah sembuh penyakit gila, dah siuman, dimandi kan. Apa kita nak kata pada air mandi pada orang gila? Dia dah sedar, dah siuman, dah sihat. Dan air yang bercerai pada anggota orang yang dah siuman daripada gila ni, air itu juga air mustakmal. Itu pun namanya air mustakmal. Yang terakhir, apa misalnya air mustakmal? Air perempuan yang kitabiah. Perempuan kitabiah dimandi untuk diserahkan tubuh dia pada suami, maka air itu air mustakmal sekalipun dia bukan ahli niat. Orang Islam, lelaki Islam dibenarkan persyarat untuk berkahwin dengan perempuan kitabiah. Orang laki-laki Islam, dia boleh kahwin dengan perempuan Yahudi. Orang laki-laki Islam, dia boleh kahwin dengan perempuan Nasrani. Syarat ahli kitabiah. Perempuan tu mesti ahli kitab. Pegang kitab asal. Kita pun jumpa kawan kita. Siapa isi kau ni? Isi aku Yahudi. Terkejut. Boleh kawan Yahudi? Boleh. Syarat dia ahli kitab. Dia pegang kitab Taurat asal. Syarat dia pegang kitab Injil asal. Dan boleh kahwin. Bini Mak Saleh. Tak masalah. Dan agama apa? Agama Nasrani. Boleh ke? Boleh. Syarat kitab asal. Tiba-tiba dia putus haid. Dia nak mandi. Mandi junub kan? Setengah daripada syarat sah niat mesti Islam. Sedangkan dia isteri itu Yahudi.
niatnya tak sah. Juga diiktibarkan pada syarak, maka air mandi dia pun air mustakmal. Atau misal air mustakmal kan. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, seperti itu juga air yang berubah sebab bercampur dengan sesuatu benda yang tak dapat dielak daripadanya seperti tanah, lumut dan tempat ia bertakung dan mengalir. Dan juga berubah dengan sebab lama bertakung. Itu dikatakan termasuk golongan air itu air suci lagi menyucikan. Ada orang panggil mujawir. Dan bahagian yang keempat, ada 4 bahagian air. Air yang kena najis disebut mutanajis. Kalau air najis, dirinya najis. Seperti air kencing atau air najis orang panggil. Tak nama air mutanajis. Kalau air itu asal suci jatuh najis, nama pada istilah mutanajis. Itu beza najis dan mutanajis. Iaitu air mutanajis ni. Air yang termasuk atau jatuh ke dalam air itu najis. Atau sesuatu yang kenajis. Padahal air itu tak sampai 2 kolah. Ukuran 2 kolah berapa? Kalau orang dulu dia kira 13 tin minyak tanah. Kalau sekarang kita main liter 230 liter. 2 kolah berapa? 230 liter. Ataupun ukuran dulu 13 tin minyak tanah. Sama ada berubah atau tidak, air ini tidak suci dan tidak menyucikan benda yang lain. Air yang sedikit jatuh najis, itu air mutanajis. Air yang banyak jatuh najis, itu tafsir. Berubah, mutanajis. Tak berubah, kekal mutlak. Yang ketiga, tidak termasuk dalam golongan ini jika terjatuh ke dalam air itu najis yang dikecualikan. Ada najis jatuh dalam air tapi dimaafkan. Umpama bangkai binatang yang tiada berdarah mengalir, bila tu ketika dikoyakkan seperti misal lalat. Kalau kita koyakkan masih hidup, tak ada darah mengalir. Atau kumbang, ataupun kala, ataupun lipas, ataupun cicak, dan sebagainya. Syaratnya bukan dicampak dengan perbuatan dan tidak mengubahkan air. Jatuh semut dalam air, 2 syarat. Yang pertama, air tak berubah. Yang kedua, bukan perbuatan kita sengaja yang mencampak. Maka air itu kekal suci lagi menyucikan. Kita nak minum air teh, nampak semut. 2 syarat Nak dikatakan masih kekal air teh itu suci, 2 syarat. Yang pertama, tak mengubahkan air. Semut tu tak mengubahkan air. Kalau kita rasa air semut lah. Atau air dah berubah. Walaupun najis dimaafkan, tapi dah berubah pun tak boleh juga. Ada 2 syarat. Jatuh najis yang dimaafkan, 2 syarat. Nak kekal tu mutlak, jatuh najis yang dimaafkan itu 2 syarat untuk kekal yang mutlak. Yang pertama, tak mengubahkan air. Yang kedua, bukan sengaja perbuatan kita campakkan. Sengaja campakkan lalat dalam air. Ya. Berubah ke tak berubah ke? Tak boleh lah. Ya. Kalau bukan sengaja, lalat yang landing masuk dalam air, itu bukan sengaja kita. Lagi pula tak berubah, celupkan aja satu lagi, buang, dan minum boleh. Demikian juga tidak dihukumkan najis air atau benda yang cair selain air lah, kuah. Masuk benda cair itu selain air mutlak. Kuah ke, kan, sop ke, minuman jus ke, kan? Itu maksudnya benda yang cair. Dengan sebab masuk najis yang halus, yang tiada nampak dilihat oleh mata yang sederhana. Sekalipun jatuh najis itu najis yang mughallazah.
masih kekal air mutlak. Kan? Itu masih kekal air mutlak. Mata tak nampak. Jatuh sesuatu najis tapi tak nampak dengan pandangan mata sebab kecil sangat najis, mata tak nampak, masih kekal air mutlak. Sekalipun najis mughallazah. Adapun air yang banyak, dobik banyak, 2 kolah ataupun lebih 230 liter. Banyak tu. Tidak jadi mutanajis dengan sebab masuk ke dalam air itu benda yang najis. Air banyak, jatuh najis, kekal mutlak. Kekal air mutlak. Melainkan dengan bahawa jika berubah bau, rasa dan warna. Air itu banyak, jatuh najis, tapi berubah. Sama ada berubah salah satu sifat atau berubah ke semua sifat. Maka air banyak tu air mutanajis. Yang keempat, air yang dikatakan air 2 kolah itu ialah sebanyak lebih kurang 50 gallon ataupun ukuran lain 13 tin minyak tanah atau ukuran bahasa muda 230 liter, atau jika dalam sebuah tangki 4 persegi luasnya 23 inci. Luasnya 23 inci lebar dan 23 inci dalam. Luas tinggi orang panggil segi 4 sama lah. Dia ada segi 4 tepat kan? Dia ada segi 4 tepat, ada segi 4 sama. Kalau kolah, kalau bekas yang segi 4 sama, kan? Panjang 23 inci, lebar 23 inci, dalam pun 23 inci. Itulah ukuran 2 kolah. Kan? Atau jika dalam sebuah tangki bulat, kalau kolah kat rumah tu bulat, lebarnya 19 inci. Maksud lebar tu diameter lah. Kalau kolah tu bulat, diameter tu 19 inci. Kan tali tape kan 2. Dia guna inci dengan kaki kan. cm pun ada kan. Kita ukur dapat 19 inci diameter bulat tu. Dalam dia 46 inci. Atau lebih kurang lah. Atau dikatakan air tu ukuran air 2 kolah. Kan? Kemudian najis dan cara menyucinya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buat khulasah kesimpulan kan. Kita buat khulasah, kita buat kesimpulan. Air ni ada 4 bahagi. Dan air ni ada 4 bahagi. Ada air mutlak yang tak makruh kita gunakan. Ada air mutlak yang makruh kita gunakan. Ada air yang suci tapi tak menyucikan, itu namanya air mustakmal. Yang keempat, ada air mutanajis. 4 bahagian air. Bila kita sebutnya air bahagian pertama, mutlak tak makruh guna. Air mutlak yang tak makruh guna, terbit 2 istilah mujawir, mukhallid. Kalau tak larut, mujawir. Jatuh benda suci, boleh larut, mukhallid. Kalau berubah dengan sebab mujawir, semata-mata air mutlak. Kalau berubah dengan sebab mukhallid, itu tilik. Senang jaga ke payah jaga? Kalau mukhallid, payah jaga, berubah sikit banyak, air mutlak. Kalau mukhallid senang jaga, sikit berubah, mutlak. Banyak berubah, tidak air mutlak. Kemudian ada air mutlak yang makruh kita gunakan. Banyak tu air mutlak yang makruh kita gunakan. Bukan hanya air terjemur di bawah berlogam, banyak lagi. Air yang sangat sejuk pun makruh kita gunakan. Air yang sangat panas pun makruh. Kan? Air telaga kaum Samud pun makruh kita gunakan. Air telaga kaum Nabi Lut pun makruh kita gunakan. Itu banyak lah. Air makruh, air mutlak yang makruh tu bukan satu je. Banyak lagi. Air telaga Barhut Yaman
makruh kita gunakan. Kan? Air Telaga Zarwan, makruh kita guna. Kan? Air Telaga Zarwan dekat Marina, tak jauh dengan Masjid Nabawi, ada satu telaga namanya Air Telaga Marwan. Tempat orang Yahudi sihir Nabi. Dia letak barang sihir dalam telaga tu. Maka air telaga tu apa hukum kita nak gunakan? Makruh. Kan? Kemudian air mustakmal. Air mustakmal yang saya tambah lagi. Tadi saya buat misal lagi, saya tambah lagi. Kalau kita ambil wuduk, kita basuh tangan kanan, kemudian kita tarik daripada air tangan kanan, terus pergi tangan kiri. Itu pun makruh. Walaupun tak bercerai. Kita basuh tangan kanan, kita ambil wuduk basuh tangan kanan, kan selagi tangan tak terangkat, selagi itu tak makruh kan? Selagi air tak bercerai, tak makruh kan? Kita basuh tangan kanan kan? Kita basuh tangan kanan, ambil wuduk basuh tangan kanan, kita tarik terus air itu masuk tangan kiri. Bila dah berubah anggota, itu makruh juga. Itu dia kata air makruh. Lagi satu saya tambah, bila kita mandi janabah, kita mandi wajib, kalau anggota tu jaraknya jauh, walaupun belum berpisah, itu pun mustakmal. Contoh kita mandi wajib, kita basuh kepala, sekarang air itu walaupun belum bercerai daripada kepala, tapi dia mengalir sampai ke lutut. Bila air sampai ke lutut, walaupun belum bercerai, dia namakan juga air mustakmal. Pasal jauh, kepala dengan lutut jauh. Itu nama air mustakmal. Kan? Itu 4 bagian air kan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah, kalau ada persoalan. Ada persoalan insyaAllah boleh tanya direct dengan Ustaz. Kalau malu boleh tulislah dekat mesej tu. Saya bagi 10 minit insyaAllah. Kalau persoalan fiqah ni perlu pertanyaan ni kalau tak jelas. Ustaz, ini ada satu soalan ni. Ada sahabat kita ni, dia mesej saya. Dia kata masalah washing machine Ustaz. Washing machine ni ada front loading dan juga ada front loading top. Dengan yang atas tu. Top loading. So front loading ni air dia pancut daripada bawah, daripada tepi. Front loading tu daripada atas. Jadi yang front loading daripada tepi air. Top loading daripada atas. So kalau dia basuh daripada atas tu okey lah. Tapi kalau front loading ni dikira macam mana air tu Ustaz? Jadi mutanajis. Sekarang masalah kita nak basuh ataupun kita nak menghilangkan najis, syarat yang pertama mesti air mutlak. Syarat nak menghilangkan najis yang pertama air mutlak. Yang kedua, syarat yang kedua air mendatangi najis. Syarat kedua air mendatangi najis. Dan tidak disyaratkan air itu datang pihak atas, tak syarat. Tidak disyaratkan air itu mesti datang pihak atas, tak syarat. Yang disyaratkan air datang ke najis. Bukan najis datang ke air. Kita ada air dalam baldi, ambil baju, kita celup. Itu najis mendatangi air, tak suci. Yang disyaratkan air mendatangi najis. Kita pergi hotel 5 bintang, kita buang air besar kodok hajat, tengok kiri kanan tak ada paip. Kat mana pula nak cibuk ni? Rupanya paipnya dalam lubang bawah kan? Jamban hotel 5 bintang kan, dia punya paip kat lubang jamban. Keluar paip. Keluar di bawah. Suci tak? Suci. Tak syarat arah mana datang. Syarat air mendatang lagi. Tak syarat datang bawah, ke atas, kiri kanan tak syarat. Ya? Cuma ulama' dibahaskan, kalau basuh baju najis dalam mesin basuh, kebanyakan ulama' kita bahas tak jadi suci. Sebab dia bertakum. Dia tak mengalir terus. Walaupun air datang ke najis, tapi dia bertakum. Dia tak mengalir terus. Kita tak boleh kiaskan seperti basuh botol. Tak sama. Basuh botol tu dia tak ada 2 jalan. Kita basuh botol, takkan tak tebuk botol di bawah, rosaklah. Tak dapat tindak, kita curahkan balik. Tak boleh kiaskan basuh najis dalam mesin basuh dengan basuh botol. Sebab mesin basuh, dia ada dari atas, ada dari depan, dan ada lubang air keluar. Bila ada lubang air keluar, kebanyakan ulama' mutaakhir mengatakan tak suci basuh baju najis dalam mesin basuh.
kena keluar baju suku, baru masuk. Dah bersih kan, sekurang-kurang orang panggil, kan, kita basuh di luar dulu, dan dah hilang najis air ni, baru kita masuk dalam mesin basuh. Soalan daripada saya macam mana, laju sangat, dia punya tulisan dah hilang. Saya nak baca tak sempat soalannya. Apa Ustaz? Type sekali lagi. Nanti saya bacakan Ustaz jawab soalan tu dulu. Okey. Nanti saya bacakan soalan tu. Boleh baca je. Tadi apa ni yang tadi ya Ustaz, yang mesin basuh tu macam mana? Mana kita kena basuh najis kat basuh, contohnya keluar dalam kita ke apa yang menajis tu, kena basuh dulu baru masuk dalam washing machine ke macam mana? Betul. Kena basuh kat luar dulu, Aha. baru kita masuk dalam mesin basuh. Dah bersih baru masuk mesin basuh. Mana kalau kita masuk, kemudian air masuk dia bertakung, kemudian daripada basuh dia keluar air, kemudian datang air baru, masuk 3 kali, lepas tu pun dia tak kira suci juga Ustaz? Tak je pasal dia bertakung. Oh, okey. Bila bertakung dia jadi mutan najis. Dia tak mengalir terus keluar. Mana tidak ada khilaf atas itu saya, tak ada ya? Kebanyakan ulama mutakhir dihukumkan begitu. Okey, insyaAllah, Alhamdulillah. Kemudian, sekejap ya. Ni daripada saudari Hafizah ni, dia kata kalau air dalam baldi jatuh, tahi tikus kering, 2 atau 3 biji, jadi air mustakmal ke Ustaz, dia tanya. Persoalan air dalam baldi jatuh tak tikus, kan? Okey, yang pertama, tikus satu binatang yang sukar kita pelihara. Walaupun dah nama taib, walaupun najis, tapi sukar pelihara. Contoh kita balik kampung, bukannya kampung tu hari kita balik. Kadang-kadang balik musim raya, kadang tengok sebulan sekali. Bila sukar kita pelihara, bila jatuh tek najis, tek tikus ataupun tek kelawar, dimaafkan. Najis tu najis, dimaafkan. Tetap nama air mutlak, boleh. Tetap nama air mutlak. Pasal sukar kita pelihara. Itu ada pengecualian. Itu lari daripada kaedah asal, pasal ada pengecualian. Alhamdulillah. Kemudian satu soalan lagi. Macam mana dalam masalah kita bancuh air? Tak perasan ada semut dalam gula. Siap bancuh nampak semut timbul. Adakah dihukum air tersebut najis? Okey. Contoh semut, kan? Sekejap saya nak uraikan sebelum saya baca. Jadi dia keluar sekejap dia hilang. Okay, masalah semut kita kena ingat 2 syarat. Kalau ia mengubahkan air dan dengan sengaja perbuatan. Sekarang tadi kita masukkan gula, kita masukkan teh, tak perasan kan? Maksudnya tak sengaja. Bila tak sengaja, dimaafkan. Tengah-tengah nak minum, nampak semut. Kita buang je. Kita buangkan semut, air tu boleh minum. Pasal tak sengaja. Okey Ustaz. Pakaian, ni satu lagi dari Mak banyak dah. Pelan-pelan. Sekejap ya. Pakaian yang menajis kena dibersihkan najisnya, dibersihkan air dulu Ustaz. Lepas tu masuk washing machine ke Ustaz? Ada tanya macam tu. Saya rasa Ustaz dah jawab dah tadi ni. Dah jawab tadi dah. Alhamdulillah. Kita kena basuh kat luar. Kena basuh kat luar dulu, macam spender kita. Betul. Maaf saya sebut macam ni, saya kena cakap Ya, direct. betul. Ada najis ke apa ke, air kencing kita lekat ni, kita basuh kat luar dulu, lepas tu baru masuk dalam washing machine. Kemudian insyaAllah. Kemudian, okey. Ya, Ustaz. Kalau basuh tangan je okey Ustaz, tak payah masuk mesin. Itu. Kita cuci tangan. Boleh. Itu tak ada Boleh. Itu tak ada masalah, boleh. Washing machine, okey. Kalau mandi kolam renang, dalam kolam renang Ustaz, kat timpak ke, boleh ke baju yang dipakai ketika mandi itu dibawa solat? Oh, kolam renang confirm air lebih 2 kolah. Kolam renang confirm air lebih 2 kolah, kan? Bila air lebih 2 kolah, kan? Air tu banyak, kekuatan air tu berbeza. Betul. Kan? Jatuh najis, besarnya kolam renang tu biasa tak berubah. Jatuh najis biasa tak berubah. Kan? Boleh pakai baju tu untuk buat solat, boleh. Kencing dalam tu pun air mutlak kata ya. Ya, betul. Okey, mesin basuh kalau saya alirkan air pipe terus ke pakaian bilasan terakhir,
air mengalir sebab mod spin terus spin dalam 1-2 minit air. Ini ada ceritakan dia basuh dalam washing machine yang automatik, kemudian dia tak ada basuh dulu tak. Dia basuh, kemudian akhir sekali spin tu dia masukkan air, dia lalukan air. Macam mana Ustaz? Boleh ke tak boleh? Soalan tu kurang jelas. Macam mana sistem macam sistem dia macam mana? Sistem dia. Okey, dia masukkan pakaian dalam washing machine. Kemudian bila lepas basuh semua, dah habis basuh, last punya air tu, dia ambil contoh, dia ambil pipe, dia jirus daripada atas. Bersih, okey ke tak okey? Macam tu. Oh, faham. Bila permulaan kaedah mesin masuk pada hari ini, dia masuk air permulaan dia tak terus keluar. Bila kita masukkan baju najis, jadi bila air mutlak masuk dia bercampur dengan najis, namanya air mutanajis. Tapi bila dah basuh 2 kali ke 3 kali, last kali dia ambil air pipe, dia jerus, dia terus keluar. Suci lagi menyucikan. Boleh? Boleh puan, insyaAllah. Okey, sekejap saya. Ada lagi. Kalau kita ambil uduk di sinki, air uduk terpercik dalam baldi, bolehkah air dalam baldi tersebut digunakan untuk membasuh kaki? Maknanya basuh kaki tu last kali dia nak ambil uduk. Bolehkah air itu orang panggil membasuh anggota selepas dah besar atau kecil? Ya. Terpercik air mustakmal dalam baldi. Dalam baldi tu ada air, terpercik air mustakmal. Berubah air itu pada takdir. Air yang dalam baldi itu berubah dengan secara takdir. Kita kena takdir lah. Yang terpercik itu bukan najis. So kita takdir pada benda yang tidak terlampau keras. Dan kalau terperciknya 2-3 titisan, takdirlah. Anda kata kalau kita masukkan air anggur 2-3 titis, agak-agak berubah tak air dalam baldi? Jangan masuk sungguh. Agak-agak. Dia tak boleh masuk sungguh. Dia kata agak-agak. Berubah tak? Tak berubah. Kalau tak berubah, bermakna air itu kekal air mutlak. InsyaAllah Puan Ana ni. Kekal air mutlak. Boleh Puan? Okey. Ini saudara Amin kata kalau tengah ambil uduk, belum habis anggota wajib uduk, tiba-tiba terkentut. Kena ulang baru ke Ustaz? Ya betul, kena ulang baru. Okey, sudah batal. Batal lah uduk tu ya? Ya betul. Okey, ini saudari Aklili ni. Dia kata kalau basuh dalam washing machine tu, air sentiasa buka. Sekiranya mengalir sepanjang membasuh tu kira suci ke Ustaz? Mesin masuk, dia sentiasa mengalir. Air sentiasa buka. Dia buka air je. Dia washing machine. Dia keluar tak? Dia masuk dan dia keluar tak? Dia keluar tak? Dia tak sebut lah ni. Dia tak sebut Ustaz. Saya pun tak faham soalan dia. Kena tahu dia keluar atau tidak. Kalau air masuk je tapi dia berkumpul bertakung, tu tak boleh tu. Dah dia mutanajis. Okey, insyaAllah. Lepas tu ada kata kalau pakai manual machine tak ada masalah lah. Sebab lepas kita basuh, kita bilas, kita spin tak masalah. Jadi manual dia boleh adjust, masuk air terus keluar. Itu semi auto boleh lah pakai. Tapi sekarang semi auto. 2 kali kerja. Okey. InsyaAllah. Baju yang basuh dengan mesin auto tadi, baju tak suci, tak sah solat Ustaz. Tanya lagi. Bila tak suci, tak sah solat lah. Bila baju tu tak suci, setengah daripada syarat sembahyang, suci tubuh, suci pakaian, suci tempat. Bila tak suci pakaian, tak sah sembahyang. Okey, itu je soalan pada malam ni, insyaAllah. Saya rasa ramai tak buat tentang mesin basuh ni. Banyak soalan mesin basuh, kita kena sambungkan datang. Mesin basuh ni dia konflik sikit Ustaz, sebab masalah ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Sebab ada istiad baru yang dia orang buat, yang dia orang buat buat kajian, dia orang kata boleh. Jadi confuse sikit tentang masalah mesin automatik ni. Itu saja. Wallahu alam, apa yang kita amal insya-Allah. Terima kasih semua. Sama. Pada kita ada 5 minggu ya. Hari Selasa, so 5 minggu ni kita akan penuhkan dengan kuliah kita insya-Allah setiap hari Selasa sampai hujung bulan. Jadi pada Selasa akhir tu mungkin kita tambah kuliah fiqh lagi satu kuliah. Jadi insya-Allah kita bertuahlah dapat bersama Ustaz pada malam ini dan moga-moga terus istiqamah dalam pengajian Fardhu Ain kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Jumpa lagi insya-Allah. Sama.
InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi